wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari, terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita nak masuk bab yang ke-13 dah. Bab yang ke-13. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi liqaulillah ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Okay, bab ke-13. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kamu. Sesungguhnya ma'rifah, itu adalah perbuatan hati. Kena makrifat itu adalah perbuatan hati. Berdasarkan firman Allah Ta'ala bermaksud, tetapi dia mengira sebagai kesalahan kepada kamu dengan apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Jadi usaha ni bukan perbuatan saja, usaha hati pun usaha juga. Permacam perbuatan hati . Okey, maksud tersirat di sebalik tajuk bab yang ke-13 ni dan perkaitannya dengan bab-bab sebelum dan selepasnya. Pasal Sahih Bukhari susun ni secara berantai dah. Dia kait dengan hujung kawal, dia ada apa penutup dia, ada kaedah lah macam rantai yang saling sambung menyambung bab ke bab jadi tak terputus, ada kaitan belaka dah. Okay, jadi maksud tersirat bukan tersirat kaitan dengan bab sebelum dan selepas. Sebagaimana telah disentuh dalam perbincangan yang lalu bahawa antara keistimewaan dan kelebihan kitab Sahih Bukhari berbanding kitab-kitab yang lain ialah terletak pada maksud-maksud yang tersirat. Maksud yang tersembunyi tersirat di sebalik tajuk-tajuk bab yang dibuat oleh pengarangnya Imam Bukhari. Ia selain menyingkapkan pendapat dan pandangan pengarang itu Sahih Bukhari berhubung dengan apa-apa perkara pun, mengemukakan juga dalil dan hujahnya. Ada dalil, ada hujah dia lah setiap bab yang nak cerita dah. Tetapi kadang-kadang usaha menyelami maksud-maksud pengarang dan seterusnya memungut mutiara-mutiara yang tersirat, yang tersembunyi di sebaliknya bukanlah suatu usaha yang mudah. Bukan mudah, orang kena tajam benar pemikiran nak faham apa maksud Imam Bukhari sebenarnya buat tajuk bab, sambungan kaitan-kaitan antara bab. Ini kerana seseorang pengkaji itu mestilah memperhalusi pemerhatiannya dan meliti maksud-maksudnya dengan cukup mendalam. Sebagai contoh, tajuk bab ini sendiri ia sebenarnya terbahagi pada dua bahagian yang berasingan. Pertamanya terdiri daripada frasa aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Ini poin pertama dia, bahagian dia. Bahagian pertama, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah, dan bahagian keduanya pula terdiri daripada frasa makrifah itu adalah perbuatan hati. Dua poin Bahagian pertama, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Bahagian kedua adalah makrifah itu adalah perbuatan hati. Firman Allah SWT, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi dia mengira sebagai kesalahan kepada kamu dengan apa yang telah diusahakan oleh hati-hati kamu. Apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Jadi kemukakan selepas itu sebenarnya adalah dalil bagi juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua tajuk bab. Tajuk bab ni juzuk kedua walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Diusahakan oleh hati-hati kamu. Dalil bagi juzuk pertama tidak dikemukakan oleh Bukhari. Masalah dalil juzuk kedua tak cerita dah. Juzuk pertama, bahagian pertama dah. Untuk Nabi paling kenal Allah, makrifah. Jadi juzuk yang pertama, bahagian pertama tidak dikemukakan oleh Bukhari dalam tajuk bab. Sebaliknya beliau berpada sahaja dengan apa yang terkandung dalam teks hadis di bawahnya sahaja. Cumanya tidak ada situ, ada di bawah lah. Dalil ini terletak pada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna atqakum a'lamukum billahi ana. Sungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling tahu tentang Allah dari kalangan kamu adalah aku dah. Lebih menimbulkan persoalan ialah tajuk babnya kali ini langsung tidak mengandungi perkataan yang menunjukkan tentang imam. Apa ni pula pasal kita ni tajuk bab iman ni dah. Tapi tak ada apa cerita pasal iman dah. Sedangkan bab ini masih berada di bawah tajuk besar Kitabul Iman. Dia sepatutnya membicarakan tentang iman. Tajuk bab ini pula sebaliknya membicarakan tentang ilmu dan ma'rifah. Perbincangan Bukhari di sini seolah-olahnya tentang ilmu. Kalau begitu, ia sepatutnya berada di bawah tajuk besar Kitabul Ilmi yang akan datang nanti. Tak sepatut duduk dalam Kitabul Iman dah. Kitab iman kita ni. Namun setelah diselami maksudnya,
Anda pasti akan dapati tujuan Imam Bukhari membawakan tajuk bab yang berkaitan dengan ilmu di sini sememangnya mempunyai berkaitan secara langsung dengan perbahasan tentang iman itu sendiri sebenarnya, walaupun nampak macam sebut pasal ilmu tapi kait dengan iman. Ini kerana seorang yang hendak beriman kepada Allah tidak mestilah mengenal atau mempunyai ilmu tentang Allah dahulu. Jadi kalau nak beriman kena tahu dulu pasal Allah dah. Nak beriman pasal gap atau gap kena tahu dulu dah. Antara faktor yang kenapa sesetengah tajuk bab Sahih Bukhari sukar difahaminya. Menurut para pengkaji kitab Sahih Bukhari, antara faktor kenapa kadang-kadang tajuk bab Sahih Bukhari agak sukar difahami ialah tajuknya kadang-kadang kelihatan tidak bersesuaian dengan maksud kitab atau bab besarnya dah. Apa yang berlaku pada tajuk ini adalah salah satu contohnya. Nampak macam tak ada kaitan dah, tak sesuai dah. Jadi orang kait-kait tu payah sikit lah. Lama hebat benar baru dia tajam pemikiran bakal gini maksudnya dah. Yang kedua, kerapnya berlaku pengulangan hadis-hadis yang sama di sepanjang kitab Sahih Bukhari. Meskipun tentunya ia diulangi dengan maksud yang berlain. Jadi banyak lah. Kadang-kadang bab ni pun ada. Bab ilmu pun ada. Bab ilmu pun ada. Kitab iman pun ada. Kitab ilmu pun ada dah. Kitab ni macam bab besar lah dah. Macam kitab lah kita kata dah. Yang ketiga, berlakunya peringkasan teks suatu hadis, iaitu dengan hanya mengemukakan petikan potongan-potongan tertentu sahaja daripada keseluruhan teks hadis. Keadaan ini boleh menimbulkan kekeliruan kerana para pembaca mungkin menganggapnya dari potongan hadis yang lain. Dah, gitulah. Ingat aku. Hadis lah yang hadisnya sama je dah. Cuma potong hadis bos dulu. Bertepek sini. Banyak tepat tepek. Yang keempatnya, pemilihan hadis-hadis yang zahirnya kurang sesuai dengan tajuk yang diletakkan, sedangkan terdapat pilihan hadis yang lebih tepat dengannya. Kita bodoh-bodoh kita rasa apa Imam Bukhari berbuat ni, tak berbuat hadis ni lebih jelas kita kata dah. Tapi ada maksud yang tersirat lah. Kenapa? Payuh lah nak faham. Okey, analisa terhadap kedua-dua bahagian tajuk bab tersebut dah. Bahagian pertama, tajuk bab ini terdiri daripada sabda Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling tahu di antara kamu tentang Allah. Dalam mengenali Allah, tahap pengetahuan seseorang yang beriman itu berbeza-beza di antara satu dengan lain itu berbeza-beza. Keadaan ini menunjukkan kewujudan iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Nak cerita ke apa? Ada tersirat. Maksud tersiratnya nak ajak bunyinya Nabi ni paling tahu. Maksudnya Nabi paling kuat iman. Jadi orang lain tu kurang tahu, kuranglah iman dia dah. Nak cerita ni iman tu ada tambah, ada kurang, ada kuat, ada lemah, macam itulah. Ada besar, ada kecil tak? Perbezaan pengetahuan tentang Allah yang mencerminkan perbezaan iman mereka hanya boleh diukur dengan amalan masing-masing. Nak tahu tidak kekuatan iman, berkesan pada amalan perbuatan dia, termasuk amalan perbuatan hati lah. Amalan perbuatan anggota pun jadi kesan dia, jadi kuat. Orang iman kuat, dia akan jadi kuat. Amalan hati dia dan amalan perbuatan dia dah. Contohnya ada orang beriman yang sanggup melakukan apa sahaja untuk membela agamanya, termasuklah mengorbankan segala harta bendanya untuk bela agama dan mengorbankan nyawanya sendiri untuk agama. Sedangkan bagi setengah-setengah yang lain pula pengorbanan sampai ke tahap itu adalah sangat-sangat berat untuk dilaksanakan oleh mereka. Payah dah. Menerusi hadis dijadikan sebagai juzuk pertama, bahagian pertama tajuk bab ini juga Imam Bukhari sebenarnya bermaksud menolak anggapan golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ni yang mengatakan amalan langsung tidak mempunyai peranan dalam mempengaruhi peningkatan dan pengurangan iman seorang. Murji'ah ni liberal lah kita kata dah. Jadi dia kata serupa je. Orang semaya tak semaya, orang pakai tuduh dah. Tu jenis Murji'ah lah. Kita ni kita boleh bincang Murji'ah, tapi kita nak tentu orang ni Murji'ah ke liberal ke apa bahaya. Memang ada kekurangan lah, ada perkara yang dia silap, liberal sikit, tapi tidak nak kata dia tu Islam liberal, keyakinan dia lu payuh ni. Jadi jangan cepat menghukum, jangan sangka buruk. Kalau salah tegur direct, tapi bukan bermaksud orang cepat kita melabel, menggolongkan orang tertentu dia. Ni Wahabi lah, ni Sufi Kuburi lah. Ni label-label tok orang ni payuh ni. Dia tanggungjawab besar lah. Awak benda ni ustaz tu guru ulama ikutlah. Padahal benda tu besar dosa dia kalau salah kau dak. Benda tu atas keperluan sungguh-sungguh. Barulah boleh kita label dak. Tu pun bahaya lagi dah. Baik kita tidak label, kita menentang pendapat dia, mengkritik pendapat yang salah padalah nah. Padahal menurut Imam Bukhari, amalan seseorang sehingga ke amalan hatinya sekalipun akan memberi kesan kepada imannya, gitulah. Amalan hati pun boleh beri kesan. Jadi
email ni akan walaupun dalam hati tak ayat korang dah. Tapi akan rosak email dia. Dia ragu ke apa dah etis. Kali kita dengar Ustaz Nur dulu cerita tu, ramai dah. Di Arab Saudi saja 5% etis. Okey, masuk Kristian ke apa etis tak percaya tu hal asal dia. Ramai juga dah. Buku etis ni di-download di negara Arab 13 juta. Nah, untuk kajian ke untuk jadi sesat retek kita tahulah 13 juta. Anak lebih ramai dah. Etis saja dah. Tak apalah, yang pentingnya gitulah. Okey, bahagian kedua tajuk bab bersama dalilnya ialah sungguhnya makrifah ni kenal Allah itu adalah perbuatan hati. Imam Bukhari nak perbuatan hati berdasarkan firman Allah yang bermaksud tapi dia mengira sebagai kesalahan kepada kamu dengan apa yang diusahakan oleh hati-hatimu. Jadi usaha-usaha ni macam perbuatan. Hati-hati perbuatan dah. Jadi Al-Quran tu nak cerita ni hati pun ada perbuatan dia dah. Macam perbuatan tangan, anggota badan dah. Jadi semua tu dikira email belakang dah. Menerusi juzuk yang kedua ini, bahagian kedua bertajuk bab ini, Imam Bukhari bermaksud menolak pegangan golongan karamiyah yang menganggap ucapan syahadah seorang sudah memadai. Ni pula macam murjiah jugalah. Dah tapi murjiah ni lah hati. Ni karamiyah berat lagi dari murjiah lah. Murjiah ni lah hati ni comel kata dah. Perbuatan zahir yang dia tak apa, tak semuanya bagi apa dah. Ni karamiyah pula. Ngucap saja biarlah tak percaya dalam hati pun tak apa dah. Walaupun tanpa penyertaan pengakuan hatinya, dikira beriman dah bagi karamiyah golongan atas lagi pada murjiah nah karamiyah ni dah. Justru mereka tidak menganggap salah melakukan apa sahaja termasuk menolak segala ajaran Allah yang lain selepas orang itu mengucapkan syahadah. Dah. Dan mengucap tolak kewajipan agama pun tak apa berlaku dah. Ni golongan karamiyah ni. Okey, habis tu hadis yang ke bab ke-13. Tak ada hadis lagi ni. Ni hadis yang ke-20. Baru masuk hadis ada bab dah. Bab pada hadis. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdahu an Hisham an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amrahum min al-a'mali bima yutiquna qalu inna lasna kahayatka ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafu al-ghadabu fi wajhi thumma yaqulu in atqakum wa a'lamukum billahi ana. Tadi pengarang kitab Kutubus Sittah hanya Bukhari meriwayatkan hadis ini dah. Tak ada kitabnya. Okey. Jadi Muhammad kita baca dulu hadis, lepas tu kita akan biografi seseorang, kita akan bincang. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami katanya Abdah meriwayatkan kepada kami daripada Hisham bin ayahnya, yakni arwah lah Hisham daripada ayahnya, daripada ayah dia tu abihi lah, ayahnya Urwah lah, Hisham bin Urwah lah. Daripada Aisyah, kata beliau, Rasulullah SAW bila menyuruh para sahabat melakukan apa-apa amalan, baginda menyuruh mereka melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan, amalan mampu dibuat lah. Para sahabat berkata, mana? Kami sepertimu, wahai Rasulullah, kerana Allah telah pun kami tidak sepertimu ni. Tidak sepertimu, wahai Rasulullah, kerana Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Jadi nak masuk sahabat ni nak buat ibadah lebih daripada Nabi lah dah. Nabi tak apalah, Allah apa dah dosa. Kami tak, Allah tak apa, jadi nak buat amal lebih lah. Gitu dah. Maka marahlah Rasulullah SAW sehingga nampak ketara tanda-tanda kemarahan pada wajah baginda. Nabi marah sungguh kan. Kemudian jauh ni. Ke mana ni? Ya Allah, aku syarah panjang ni. Mana? Kemudian kemudian bagi dia bersabda, sungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenali Allah di kalanganmu adalah aku lah. Baru syarah.
Jadi bagi kita pergi pada biografi perawi semula. Hadis ni panjang juga dia syarah ni. Mana nak asli syarah ni. Okey, Muhammad bin Salam dah. Muhammad bin Salam ni perawi pertama dah. Bila datang Muhammad bin Salam, beliau ialah Muhammad bin Salam bin Farash As-Sulami Al-Bikandi. Kunyah beliau ialah Abu Abdullah. Abu Abdullah. Muhammad bin Salam telah menerima hadis daripada tokoh-tokoh seperti Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Mubarak. Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Mubarak terguru kepada Muhammad bin Salam. Tokoh-tokoh hadis seperti Bukhari pula telah menerima hadis daripadanya. Jadi Bukhari ni bawah lagi lah. Ya. Beliau telah banyak mengembara, Muhammad bin Salam ni telah banyak mengembara untuk mempelajari ilmu hadis dan membelanjakan sebanyak 40,000 dinar duitnya. 40,000 nak belanja, nak ngaji dah kita kata dah. Demi mendalami ilmu ini. Sejumlah wang yang sama juga telah dibelanjakan oleh beliau untuk menyebarkan ilmu hadis. Ilmu duit tu je guna untuk dia belajar dan untuk dia sebar ilmu pula. Duit lain pula lah. Sebanyak tu juga 40,000 dinar dah. Maksudnya cerita banyak habis belanja untuk mengaji lah. Menurut para ulama, majlis-majlis ilmunya turut dihadiri oleh para jin. Jin pun mengaji dah. Demikianlah tersebut dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala. Sebenarnya jin mengaji belakang. Kita je tak tahu dah. Muhammad bin Salam menghafal sebanyak 5,000 buah hadis palsu. Dia hafal hadis palsu dah. Kita habis sahih pun tak cakap nak apa dah. Muhammad bin Salam ni hafal 5,000 hadis palsu dengan tujuan menjaga hadis-hadis sahih. Cara nak jaga ni macam-macam. Ada setengah kerja apa hadis sahih. Ada setengah cara je apa dia palsu. Ni sahih, memang betul dia palsu dah. Sahih dia palsu. Kita kata dah, betul dia palsu. Jadi dia apa tu, barulah mudah ya baca hadis-hadis lain tahu. Ni hadis palsu dah. Beliau juga meninggalkan sejumlah karya peribadinya. Dalam penerimaan hadis beliau amat teliti sehingga pernah pada suatu ketika semasa sedang menyalin hadis-hadis yang disampaikan oleh gurunya. Di sana-sana untuk guru bahasa apa? Pensilnya patah. Bimbang takut-takut tertinggal lebih banyak lagi ucapan-ucapan gurunya yang sedang disalininya itu. Dengan meraup kembali pensilnya patah tadi, beliau terus mengumumkan pada teman-teman sekolahnya untuk menawarkan bayaran sebanyak 1 dinar bagi sebatang pensil yang ingin dijual. Kata, siapa nak jual 1 dinar dah. Sedangkan harga yang ditawarkan itu adalah satu nilai yang amat tinggi bagi sebatang pensil. Dah 1 dinar tak padai lah. Berapa sen kita kata dah. Bukan harga 100, harga 1,000 dah pensil. Tapi kes terpaksa ni. Dia takut tinggal tak guru dia ngajar siapa hadis. Dia nak tulis, dia pun suruh nak tawar nak beli mahal lah. Muhammad bin Salam wafat pada tahun 225 Hijrah. Ni tak guru pada Imam Bukhari ni, Muhammad bin Salam dah. Wafat pada tahun 225 Hijrah. Kebanyakan ulama menyebut nama beliau, nama bapa beliau dengan sebutan Salam. Tapi ada juga setengah ulama menyebutnya dengan sebutan Salam. Salam. Pendapat yang lebih sahih adalah pendapat yang pertama lah. Salam saja dah, bukan Salam, bukan. Itulah pilihan An-Nawawi dan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ni. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 105, Fathul Bari jilid 1 muka surat 71, Taqrib At-Tahzib muka surat 402, At-Tarikhul Kabir jilid 1 muka surat 110, Al-Alam jilid 6 muka surat 146, Tahzibul Kamal jilid 25 muka surat 343 hingga 344, Tahzibul Tahzib jilid 9 muka surat 313, Khulasah Al-Kharzraji muka surat 340, Siyarul Alam An-Nubala jilid 10 muka surat 129 hingga 130, Tazkiratul Huffaz jilid 2 muka surat 422. Itu tentang perawi pertama lah dalam hadis tu dah. Okay, Muhammad bin Salam meriwayatkan pada kami katanya Abdah meriwayatkan kepada kami daripada Hisham daripada ayahnya. Jadi Abdah, siapa dia Abdah ni? Bidata Abdah bin Sulaiman. Beliau ialah Abdah bin Sulaiman bin Hajib bin Zurarah Al-Kilabi Al-Kufi. Setengah pengkaji sejarah mengatakan nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman. Abdah hanyalah nama gelarannya saja. Nama sebenarnya Abdul Rahman. Abdah tu nama gelaran. Abdah menerima hadis daripada Hisham bin Urwah Al-Amash dan perawi-perawi lain dari kalangan tabi'in. Perawi-perawi yang menerima hadis daripada beliau terdiri daripada tokoh-tokoh seperti Imam Ahmad dan lain-lain. Imam Ahmad menyifatkan beliau Abdah ni sebagai siqatun wa ziyadatu ma'asalah. Bermaksud seorang yang boleh dipercayai, siqah ni Imam Ahmad kata dah. Bahkan lebih daripada hanya boleh dipercayai, lebih daripada boleh percaya nah.
Beliau juga seorang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Abdah meninggal dunia di Kufah pada tahun 187 atau 180 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 105, Taqrib At-Tahzib muka surat 369. Itu tentang perawi yang dibincang yang kedua lah, Abdah ni. Katanya Abdah meriwayatkan kepada kami daripada Hisham daripada ayahnya Urwah daripada Aisyah. Kata beliau Rasulullah SAW bila menyuruh para sahabat melakukan apa amalan, baginda menyuruh mereka melakukan amalan-amalan yang mampu mereka kerjakan sahaja dah. Mampu buat sahaja dah. Okey, syarah ni dah. Sebab wurud hadis, sebab turunnya hadis ni warid wurudnya hadis ni, sebab apa turun hadis dah. Hadis yang ke-20 ini sebenarnya adalah suatu hadis yang ringkas saja berbanding hadis yang sebenarnya panjang lagi. Ia merupakan satu respon daripada Rasulullah SAW terhadap tekad berapa orang sahabat. Itulah sebenarnya sebab urut bagi hadis ini. Berikut dikemukakan hadis berkenaan selengkapnya ni, hadis lengkap ni. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر فلا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Bermaksud 3 orang sahabat telah bertandang ke rumah isteri-isteri Nabi untuk bertanya tentang ibadat Nabi SAW. Apabila diberitahu mereka seolah-olah menganggap amalan-amalan baginda sedikit. Kata Nabi amalan sedikit dah. Dan tidak seberapa lagi dah. Lalu mereka berkata, di manakah kedudukan kita jika dibandingkan dengan Nabi SAW yang telah diampunkan segala dosanya, baik yang telah terdahulu maupun yang kemudian. Lalu salah seorang daripada mereka berkata, aku akan bersembahyang sepanjang malam untuk selama-lamanya. Manakala seorang lagi pula berkata, aku akan berpuasa saban tahun tanpa henti. Sementara teman mereka yang terakhir pula berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan berkahwin buat selama-lamanya. Sejurus kemudian, Rasulullah SAW tiba ke tempat mereka seraya bersabda, kamukah orang-orang yang mengucapkan kata-kata demikian? Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu. Akan tapi aku berpuasa dan aku berbuka, ada kali tidak berpuasa. Maksudnya ada puasa, ada tak puasa Nabi dah. Aku bersembahyang, aku juga tidur. Dan aku juga berkahwin. Maka barang siapa membenci sunahku, dia bukanlah dari kalangan pengikutku. Nabi kata gitu dah. Okay, bentuk-bentuk amalan yang dituntut dalam Islam. Amalan yang dituntut pelaksanaannya dalam Islam terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama yang wajib dilakukan atau ditinggalkan. Dan kedua yang sunat dilakukan atau sunat ditinggalkan. Bagi amalan-amalan yang wajib ataupun fardu, setiap penetapan dan kaedah pelaksanaannya tidak pernah melampaui kemampuan dan fitrah manusia. Nabi wajib, Nabi fardu ni tak ada benda hak di luar kemampuan. Semua boleh. Sememangnya terdapat satu kaedah dalam agama di mana kesahihan sebuah hadis mestilah dipertikaikan apabila ia mewajibkan suatu amalan yang di luar daripada kemampuan dan kesanggupan manusia dah. Kalau ada benda hak tak wajib, benda hak manusia tak sanggup, ada hadis ke apa, hadis tu tak sahih lah dah. Hadis tu dhaif atau palsu dah. Panggil usul dirayah lah. Kaedah ini sebenarnya berpunca daripada firman Allah berikut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bermaksud Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Soal Baqarah ayat 286. Tuntutan jihad sekalipun jika diperhatikan tidak pernah bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Justru dalam jiwa-jiwa mereka memang sudah tertanam kesanggupan untuk mengorbankan nyawa bagi mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi pegangannya dah. Jadi ada kata tak sanggup, jihad apa dah? Tidak. Sebenarnya jihad pun bendanya sebenarnya sanggup kemampuan manusia lagi dah. Kerana benda tu penting. Dan benda penting wajiblah jihad dah.
sampai mati ni. Sekalipun dah. Lihat sajalah kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang sanggup mati dalam pertahankan sumpah setia mereka. Seperti kumpulan-kumpulan perompak. Perompak pun sanggup mati ni. Kongsi gelap, penjenayah, gerila-gerila yang melakukan pemberontakan dan sebagainya. Walaupun perjuangan mereka hanya diasaskan di atas semangat keduniaan atau militarisme yang sempit. Itulah. Orang sanggup berkorban dah. So lagi kena ingat ni 13 Mei ke apa lah ni duk geger budak-budak muda dah TikTok dah. Jadi semangat menggila dah nak membunuh Cina dah dak. Cina duk geng dia tak tahulah jadi Melayu Islam dia. Orang duk kalau duk geng lain orang Islam pun kata Cina juga. Orang Melayu Islam pun kata Cina pula juga dah kerana bersama dengan AP lah ke apa. Jadi benda tu bahayalah. Benda tu bukan atas kebenaran Islam tu boleh dosa juga macam Khawarij ni. Khawarij. Jadi kena jangan melampau lah ni. Okey, tak apalah. Hikmah larangan membebankan diri dengan amalan-amalan sunat secara berlebih-lebihan. Manakala bagi amalan-amalan sunat pula, antara hikmah mengapa Nabi SAW tidak menyuruh umatnya melakukannya dalam jumlah kadar atau cara tidak mampu ditangguh oleh diri-diri mereka. Nabi larang dah. Dah. Nabi tidak suruh buat benda hak di luar kemampuan dah. Nabi mudah lah suruh kira zikir dengan tangan dah. Bukan juta-juta macam sufi-sufi dah ajar dah. Nabi ajar ni benda hak mudah. 33, 100 jadi dah gitu dah. Tak ada main ribu-ribu juta-juta dah. Macam tok guru sufi dah ajar dah. Jadi Nabi tak suruh jumlah kadar atau cara yang tidak mampu ditangguh oleh diri mereka ialah jika mereka menetapkan ke atas diri mereka sendiri amalan-amalan yang sukar untuk dilaksanakan secara berterusan, maka dibimbangi. Ni poin dia. Maka dibimbangi akan tiba satu masa nanti di mana mereka tidak lagi mampu meneruskannya lagi mengikut ketetapan atau cara yang telah diwajibkan ke atas dirinya sendiri sebelum itu. Kan? Wajib baca banyak Quran, zikir banyak. Satu masa dia akan down. Lemah. Jadi tidak mampu meneruskan lah. Tak comel tak. Kerana seorang manusia itu berkemungkinan akan berhadapan dengan masalah kesihatan yang tidak mengizinkannya berbuat demikian. Kadang-kadang dia sakit, tak sihat. Atau dia tidak larat dan tidak mampu lagi menanggungnya lantaran tenaga. Dan upayanya telah dimamah usia. Atau dia tidak berdaya lagi untuk meluangkan sedikitnya waktunya ketika sedang menghadapi kesibukan. Kadang-kadang tidak tua. Ni sibuk pula dah. Kerja, tiba-tiba kerja jenis sihlah jenis apa dah. Atau hambatan kehidupan yang menyimpit dan pelbagai kemungkinan lagi yang tidak mampu dihadapinya. Okey, satu prinsip dalam melaksanakan amalan-amalan sunat. Tambahan pula prinsip amalan yang diajarkan oleh sunat ialah segala sesuatu amalan sebaiknya dilaksanakan secara berterusan. Itu poin dia, istiqamah ni. Lebih hebat daripada karamah. Karamah istiqamah ni karamah yang paling besar berbanding dengan 1000 karamah lain lah dah. Jadi sebaiknya dilaksanakan secara berterusan amalan ini walaupun dalam jumlah yang sedikit. Bentuk pelaksanaan amalan yang sedemikian adalah lebih baik daripada amalan yang dikumpulkan dalam kadar yang banyak tetapi pelaksanaannya tidak berkekalan dan untuk sementara waktu sahaja. Mengenai itu tentang ini sebuah hadis ada mengatakan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Bermaksud amalan yang paling disukai oleh Allah ialah yang paling kekal pelaksanaannya walaupun sedikit. Ahabbul amali illallah adwamuha wa in qalla. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan lain-lain. Boleh hafal dia ni. Ahabbul amali illallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul amali illallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul amali illallah adwamuha wa in qalla. Tu tentang prinsip amalan sunat ni. Amalan wajib kena buat belaka amalan sunat tu. Biar istiqamah walaupun sikit. Kalau buat banyak sekaligus, dia tak akan mampu bertahan lah. Last sekali dia akan rubuh tengah jalan lah. Okay, para sahabat berkata lagi, kami tidak sepertimu wahai Rasulullah kerana Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka marahlah Rasulullah SAW sehingga nampak ketara tanda-tanda kemarahan pada wajah baginda. Nabi marah. Sebab kemarahan Nabi SAW. Antara sebab yang telah mencetuskan kemarahan Nabi SAW terhadap kata-kata yang mereka tujukan kepada baginda itu ialah pertama, kata-kata sahabat, kami tidak sepertimu wahai Rasulullah.
wahai Rasulullah. Kata-kata ini boleh menimbulkan kekeliruan tentang kejadian fizikal Nabi dah. Ia seolah-olahnya menunjukkan Nabi SAW bukanlah manusia dah. Dah. Walaupun para sahabat yang mengucapkan begitu masukkannya kepada kemaksuman baginda SAW daripada melakukan sebarang dosa. Asal-asal maksud gitulah sahabat dia. Tetapi kenyataan sedemikian boleh menimbulkan kekeliruan yang akan melahirkan fahaman-fahaman sesak yang melampaulah dan menyeleweng tentang kejadian asal baginda di kalangan generasi kemudian. Apabila baginda dianggap bukan seorang manusia biasa di segi kejadian fizikalnya. Nabi ni bukan manusia biasa dah. Tuhan ataupun malaikat dah. Dah. Itu melampau lah golongan sesat yang meyakat Nabi ni cahaya laga pun dah. Sedangkan Nabi SAW sering diajar oleh Allah agar mengingatkan pada umat bahawa diri baginda adalah manusia seperti orang lain-lain. Orang lain ada kata sesat pula. Tok Guni Aziz cerita manusia. Nabi pun manusia lain. Dia kata Tok Guni Aziz pun sesat dah. Jadi tidak memang Nabi seperti manusia lain tapi darjat tinggi lah dah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengajar Rasulnya dengan supaya berkata Qul innama anna basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bermaksud katakanlah wahai Muhammad sungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan padaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Surah Al-Kahfi ayat 110. Bukankah kekeliruan tentang hakikat kejadian fizikal Rasulullah SAW inilah kemudiannya telah melahirkan ajaran Barelvi di India. Lalu tersebar ke seluruh dunia sekarang ajaran Barelvi ni. Tak berubah nama Barelvi pun tersebar dah. Yang anggap Nabi ni bukan manusia biasalah. Cahaya ke apa. Kalau yang anggap Nabi tu hai dah. Golongan Barelvi mempercayai susuk badan Nabi Muhammad SAW bukan seperti manusia biasa. Kejadiannya adalah daripada cahaya dah. Kalau kita dengar marilah Tok Syekh mana dah. Kata Habib mana dah. Khususnya Nabi sekalipun. Kalau bercakap Nabi daripada cahaya tu tanda terpengaruh dengan ajaran Barelvi lah. Kerana itulah baginda tidak terberbayang untuk menyokong pegangan mereka. Golongan ini sentiasa menjadikan hadis-hadis dhaif dan maudhu' sebagai sandaran. Itulah. Mereka juga percaya Nabi SAW mengetahui segala perkara ghaib dan mampu melihat segala-galanya termasuk dari dalam kubur baginda. Nabi tahu pahlawan dari kubur pun Nabi tahu apa berlaku dah. Itu mengikut Barelvi lah. Apabila dikemukakan kepada mereka hadis-hadis sahih yang menunjukkan baginda tidak mengetahui semua perkara dan sering bertanyakan kepada para sahabat tentang perkara-perkara tertentu. Nabi masih hidup lagi tanya sahabat dah. Mereka menolaknya, Barelvi ni menolaknya dengan dakwaan situasi itu adalah di peringkat permulaan sahaja, tapi selepas itu Allah telah membuka pintu segala ilmu kepada Nabi dah. Itu Barelvi angkat Nabi lebih lah. Yang kedua, anggapan mereka bahawa ibadah-ibadah lazim yang baginda sering amalkan adalah sedikit saja. Ia tidak boleh dijadikan sebagai pedoman bagi umat baginda. Sedangkan penilaian atau ukuran kepada baik atau sebaliknya, sesuatu amalan itu bukan terletak pada kuantitinya, bukan banyak saja dah. Tapi kualitinya, iaitu amalan yang tepat mengikut garis panduan sunnah. Amalan ni, nampak sikit pun kalau betul-betul ikut sunnah Nabi, jadi semakin besar nilai dia dah. Berbanding amalan banyak tapi bertentangan dengan sunnah Nabi. Ia akan jadi kecil-kecil ada ditolak dah. Gitulah. Yang ketiga, hasrat mereka itu bercanggah dengan fitrah kejadian semula jadi manusia yang saling memerlukan antara lelaki dan wanita. Islam pula adalah agama yang sesuai dengan fitrah kejadian semula jadi manusia. Semula jadi maksudnya Tuhan buat lah dah. Ia menggalakkan perkahwinan sebagai satu-satunya saluran terbaik untuk pengembangan populasi manusia dan membenarkan mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntutan naluri mereka, naluri kemanusiaan. Jadi nikah kahwin ke apa dah, bukan macam padri Kristian ada benda je tak logik dah. Manusia ni memerlukan saling memerlukan dah. Perempuan pada lelaki macam-macam lah keperluan dah, bapa pada anak dah. Hal ini memang sesuai dengan selaras dengan ajaran Al-Quran di mana Allah SWT berfirman فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Bermaksud maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Rum ayat 30. Menolak kepentingan institusi perkahwinan dan pengembangan populasi umat akan menyebabkan pupusnya generasi-generasi yang ingin
berbakti kepada Tuhan. Dan dalam masa yang sama, generasi yang jauh daripada Tuhannya, sesak orang anak kafir ke apa dah, akan terus mendominasi majoriti manusia. Ekonomi pun gitu dah. Jepun ni jadi turun ekonomi salah satunya anaknya kurang, semakin kurang dah. Populasi berkurang, orang lain kau ramai dia kau kurang pelik Jepun dah. Anak seorang dua orang gitu dah. Ramai orang tua daripada orang muda, tidak efektif dalam ekonomi lah. Tidak. Jadi begitu juga kita Islam ni. Kalau tak nikah kahwin kan anak tak ramai, dia anak tak ramai orang kafir dah tak. Kita dak kecek keturunan Melayu lah, Islam takut ngeri dia tuduh orang ni dah liberal laju. Kita sendiri ramai ke beranak dah. Jadi cara untuk jaga agama ni macam-macam cara, bukan cara Perdana Menteri je dah. Cara raja, cara jakim, cara macam-macam cara nak jaga. Cara dia Mu'tazilah nampak je gitu dah. Setengah orang remeh, tapi dengan cara dia tu, agama terjaga lebih cara dia. Tahu daripada cara politik mana. Cara dakwah, cara mengajar. Jadi kena guna semua sudut untuk jaga agama dah. Antaranya meramaikan generasi penerus pada agama Islam ni dengan meramaikan anak dah. Begitu orang jauh juga. Anak orang jauh ni kita kira hak cara kat agama kena ramai lah anak. Dah. Anak dia ramai jadi akan mengembangkan lagi generasi yang cara kat agama. Kalau dia kata cara agama untuk tuduh orang liberal saja, dia ni anak teramai tak pedah dah. Begitulah cara jaga agama dah. Jika situasi ini tidak dikawal, ia pasti akan mengundang bencana kepada kesejahteraan umat manusia, ramai orang jahat daripada orang baik lah. Begitu juga dengan tindakan memaksa diri melakukan ibadah sepanjang malam dan berpuasa sepanjang tahun. Sedangkan tidur dan rehat, makan dan minum adalah keperluan fitrah manusia yang mesti dipenuhi. Dalam membenarkan perkara ini, Allah Ta'ala telah berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Bermaksud katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Katakanlah semuanya itu ialah nikmat-nikmat untuk orang beriman dan juga yang tidak beriman dalam kehidupan dunia. Boleh berlaku nikmat dunia ni. Nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang yang mahu mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 32. Malah Nabi SAW sendiri telah bersabda bahawa anggota tubuh manusia juga mempunyai hak-hak dan keperluannya yang mesti dipenuhi agar tidak mendatangkan sebarang mudarat jika keperluannya diabaikan, melalui sabda baginda berikutnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar, qultu inni af'alu dhalika, qala fa innaka idza fa'alta dhalika hajamat 'aynaka wa nafihat nafsuka, li 'aynika haqqun wa li nafsika haqqun wa li ahlika haqqun, kum wa nam wasum wa aftir. Abdullah bermaksud dia, Abdullah bin Amr dahu meriwayatkan berkatanya Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku, benarkah cerita yang telah sampai kepadaku bahawa engkau bersembahyang sepanjang malam dan berpuasa setiap hari? Aku menjawab benar. Terus baginda bersabda, sekiranya engkau berterusan melakukannya, matamu akan cengkun dan badanmu akan kepenatan. Mata, badan dan isterimu ada hak masing-masing yang perlu dipenuhi. Bersembahyanglah pada waktu malam dan tidurlah juga. Berpuasalah tapi berbukalah juga. Biarlah ada hari-hari engkau tidak berpuasa, maksudnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Baihaqi. Yang keempat ada Kesimpulan dan ada yang sahabat-sahabat berkenaan yang tidak tepat tentang Nabi SAW tidak lagi memerlukan amalan ibadah yang banyak. Kerana baginda telah mendapatkan berita gembira daripada Allah SWT bahawa baginda adalah seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa-dosa dan pasti akan menghuni syurganya, sedangkan mereka pula tidak begitu, anggapan sahabatnya. Kesimpulan dan ayat-ayat yang seperti itu tidak tepat kerana Nabi sendiri semakin memperbanyakkan amal ibadah setelah mendapatkan berita tentang pengampunan Allah terhadap segala dosa salah silap baginda, sama ada terdahulu maupun yang kemudian. Hakikat ini dapat dilihat dengan jelas pada jawapan Rasulullah SAW apabila ditanya
oleh isterinya Aisyah yang keheranan melihat kesungguhan baginda beribadah pada waktu malam sehingga menyebabkan kaki-kaki baginda menjadi bengkok. Padahal bukankah Rasulullah SAW telah mendapatkan keampunan daripada segala dosa? Jawapan tersebut berbunyi, afala akunu abdan syakura. Bermaksud tidakkah patut aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nabi jawab dah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Afala akunu abdan syakura. Berapa minit dah kita ni? 40 minit dah. Bukti bahawa Nabi SAW dan para sahabat Nabi yang lain maksum dah. Sama lagi ke tak ni? Tak adalah sekat tu dah. Ismah dia panjang pula perbincangan tentang maksum Nabi dah. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.